Hai guys, hari ni bersama Izzat Amir. Apa kita nak buat hari ni adalah memasang komputer. So apa yang aku pegang ni ialah motherboard. Motherboard ni tempat kita letak semua barang komponen komputer lah. So model untuk motherboard ni adalah MSI B450 Pro M2 Max. Dia support Ryzen 1, Ryzen 2, Ryzen 3 dan Ryzen 4 kemungkinan besar. Tapi kena update BIOS beta lah. Untuk prosesor pula kita pakai AMD 2600. Dia ada 6 core dan 12 threads. Sesuai untuk editing atau streaming. Gaming pun okey je. Sebab kalau dah boleh streaming, nak stream apa lagi, mesti game lah kan. Lepas dah keluarkan motherboard daripada plastik tu, kita letak je atas kotak motherboard ni. Sebab kita tak ada test bench. Pasang atas kotak ni pun okey je. Ini memang cara marhin lah. So apa mula-mula kita buat, kita tanggalkan skru untuk cooler ni. Sebab ada setengah cooler pakai yang jenis plastik macam ni. Tapi cooler macam tu selalunya kipas dia bukan PWM lah. Kipas PWM ni maksudnya kipas berpusing mengikut suhu prosesor. Lagi panas prosesor, lagi laju kipas tu pusing. Tapi kipas yang bukan PWM ni, kipas tu berpusing constant je. Contohnya dia pusing 1000 rpm, 1000 rpm je. Tak kisahlah panas ke, sejuk ke. Okay, plastik ni simpan elok-elok. Sebab takut nanti bila nak claim warranty ke apa ke, dia perlukan balik. Simpan dalam kotak lah selalunya. Kotak motherboard ni pun jarang kita buang sebab ni lah nak claim warranty in case apa-apa jadi. Okay, nak pasang prosesor ni mula-mula naikkan ada satu pin tepi tu, naikkan ke atas. Jangan tolak kuat sampai ke belakang, kan patah, susah pula. So cara nak padankan prosesor dengan motherboard ni, ada satu segitiga emas. Bukan segitiga emas kat KL ke, kat Selangor ke, tak lawak pun. Tapi ada satu segitiga emas dengan penanda dekat motherboard tu yang kita nampak tadi tu. So apa kita buat, kita selarikan dia, kita padankan dia. Nanti prosesor tu akan masuk begitu sahaja. Nampak cantik di situ. Lepas dah masuk prosesor tu cantik, kita jatuhkan balik pin yang tepi tu untuk lock prosesor tu. Kita tengok balik, padankan segitiga emas dengan penanda dekat motherboard tu. Dah cantik pasang, kita pasang kipas dia pula. Yang ni CPU cooler. So CPU cooler ni selalunya dah ada thermopaste. Andai kata nak pakai jenama lain punya thermopaste, tanggalkan je thermopaste yang dekat CPU cooler tu, letak thermopaste baru dekat atas prosesor. Tapi jangan letak besar sangat, takut nanti dia melimpah ke bawah. So untuk penyambungan kipas ni pula, sambungkan dekat CPU fan. Jangan sambung dekat chassis fan atau CHA fan. Nanti dia tak sejuk pula prosesor ni. Untuk skru, kita skru dia secara melintang. Macam yang aku buat ni, belah kanan bawah, belah kiri atas, belah kanan atas dan belah kiri bawah. Seeloknya melintang lah supaya kedudukan CPU cooler tu dia sekata. Skru sampai semaksimal yang boleh, sebab CPU cooler ni kena betul-betul rapat dengan prosesor. Sebab tu ada thermopaste. Thermopaste tu bertujuan untuk mengalirkan haba daripada prosesor kepada CPU cooler, di mana CPU cooler ni akan disejukkan oleh kipas tu sendiri. So kalau nak lagi elok, pakailah cooler yang third party. So kau boleh tengok dekat situ dia tulis CPU fan 1, sebab ada setengah ada tulis CPU fan 2. So untuk CPU cooler ni memang letakkan dia dekat CPU fan 1. Untuk RAM kita pakai XPG Spectrix D50. Yang ni memang mantap bosku. Dia 8GB, ada 2. So total dia jadi 16. Untuk dia punya frekuensi adalah 3600 MHz. Kalau boleh check dulu compatibility antara RAM dengan motherboard, sebab ada setengah motherboard ni dia tak support untuk high frequency punya RAM. Untuk pemasangan sebenarnya mudah je. Kita tengok dia ada satu lubang yang macam tak bersambung, tak pun kita panggil dia notch. So kita padankan lubang notch tu dengan motherboard. So bila dia padan, barulah boleh masuk. Dan bila dia masuk, nanti sebelah kanan tu akan bunyi klik.
Sebab yang motherboard ni belah kanan sahaja ada tempat klik dia, belah kiri tu dia memang tempat pegang dia sahaja. Dah pasang cantik, kita pasang lah dia punya M.2 NVMe bersaiz 128GB. Agak kecil sebab tuan punya PC ni dia dah ada hard disk yang besar. So yang untuk NVMe ni adalah tempat kita letak operating system dia sahaja. So pasang dia selalunya bila kita cucuk, dia akan menyengit, ada gradient sikit ke kiri atas. So jangan risau, betul lah tu. Proses dia dah masuk, tekan ke bawah dan skrukan hujung dia. Jangan risau. Skru ni kalau tak ada, pergilah search dekat Lazada atau Shopee. Search M.2 screw. Sebab ada setengah motherboard tu tak tahu kenapa dia tak provide siap-siap. Mostly dia provide lah. Ok, dah siap pasang semua RAM, processor M.2 NVMe ni. Barulah kita masukkan dia dalam casing. Untuk casing kita pakai NZXT H510, berharga RM329. Sebenarnya yang ni agak high end untuk kita lah, tapi yang ni memang sedap sebenarnya. Dia berwarna putih lagi, cun babe. So bawalah ke tempat mana yang kau nak pasang, atas lantai ke, atas meja ke, biarlah beralas. Cantik sebenarnya casing ni. Dan dia punya kabel management pun memang senang sangat. Sebab ada setengah casing kabel management dia agak menyusahkan. So nanti jadi tak lawa belakang. Belakang tu dia macam work of art, orang kata. So untuk penyambungan front panel ni, dia ada tulis setiap penyambung tu. Macam yang ni HD audio, yang biru ni USB 3.0, dan yang lagi satu ni adalah untuk butang dan lampu depan front panel. Ada setengah dia berpisah-pisah benda ni, tapi untuk casing ni dia memang dah satukan supaya dia kemas. Dan yang ni adalah untuk Type C. Tengok motherboard, ada setengah motherboard tak support Type C ni. So kalau tak support, kita biar je. Yang aku koyakkan ni adalah dia punya IO Shield. IO Shield ni adalah bertujuan untuk melindung daripada habuk masuk lah, dan kemaslah sikit belakang tu. IO Shield ni tekan je sampai dia masuk cun-cun ngam-ngam. Jangan tekan dia sampai bengkok tu pula. Sebab ada setengah kalau guna hammer kat tengah-tengah kan, bengkok pula IO Shield tu. So padankan motherboard dengan IO Shield tu. Pas dah ngam-ngam, dan lepas tu apa kita buat adalah skru motherboard ni pada casing. Skru lah elok-elok, ngam-ngam. Ada setengah dia memang untuk casing ni dia dah ada stand off punya kaki. Stand off kaki tu maksudnya dia punya peninggi motherboard dengan casing tu. Kalau tak ada stand off tu, pasang siap-siap. Kalau main letak je atas casing tu, nanti jadi short pula motherboard. Short motherboard, pergilah kedai beli motherboard baru. Sebab warranty tak nak yang short-short ni. So selalunya ada 6 skru, 6 ke 7 skru lah, tengok pada saiz motherboard ni. Yang ni saiz dia MATX, sebab ada juga sizing lain ATX. So yang MATX ni sebenarnya kecil sikit daripada ATX. Dan ada lagi satu sizing EATX, tapi itulah ada macam kontroversi pula. Tapi EATX lagi besar daripada ATX, ATX lagi besar daripada Micro ATX, dan Micro ATX ni lagi besar daripada ITX. So ITX adalah yang paling kecil sekali. Sebenarnya kita nak pasang dia punya power supply atau PSU, power supply unit. So apa yang kita pakai ni adalah brand Aigo GP550 amps. Dia ada bronze 80 plus, which is okay compare dengan 80 plus white. Tapi kita kat Malaysia ni ada setengah orang tak kisah pun benda tu. Untuk normal consumer, benda boleh hidup okay je.
Tapi itulah, lagi tinggi certification untuk bronze gold tu lagi bagus sebenarnya. Dia lagi efficient lah. So kat sini dia jenis bukan fully modular ke semi modular ke, memang jenis wire dia dah ada dekat power supply ni. So yang itu akan menjadi cabaran untuk kita kemaskan belakang tu. So pastikan bila pasang PSU ni, kipas tu ke bawah, bukannya kipas tu menghala ke atas. Sebab kipas tu bertujuan untuk menyedut angin, bukan menyedut haba ya, menyedut angin supaya power supply tu sejuk. Kalau power supply tu panas, pisang lah. Skru keempat power supply ni belah belakang, dan yang aku pegang ni adalah power supply untuk motherboard. Dia ada 24 pin, dan yang ni adalah power supply untuk graphic card. Sebab dekat spek tu dia ada tulis 8 pin kali 2. Jangan terkeliru pula dengan power supply untuk processor, sebab bentuk dia hampir sama. Memang sama pun, kalau tak biasa tengok agak bahaya. Kabel lain ni untuk sambung hard disk atau CD player lah. Siapa guna CD player zaman 2020. Dan yang ni adalah untuk CPU punya power supply wire. So selalunya dia masuk belah kanan atas kalau kita tengok daripada sudut ni lah. So sambung elok. So macam yang ni dia memang ada tempat untuk kita alihkan wire tu cantik-cantik. Yang belah kanan atas tu CPU punya power supply, yang belah bawah ni untuk graphic card punya power supply punya wire, dan yang tengah-tengah kejap lagi ni adalah untuk motherboard punya power supply. Tengok motherboard punya supply pun dia dah ada tempat untuk kita letak wire tu cantik-cantik. So memang casing ni amat mudah untuk buat dia punya kabel management. So sambungkanlah power supply untuk CPU ni belah kiri atas. Pastikan kedudukan dia tak terbalik. Memang susah pun tak terbalik. Selalunya ada tempat lock dengan tempat kunci tu, kita padankan dia dan kita letaklah dia cantik-cantik macam tu. Dan untuk power supply ni pula sama juga macam tadi, dia ada tempat untuk lock belah kanan dia. Kita padankan dia dan tekan dia elok. Kalau boleh tekan tu, pegang sekali motherboard belah belakang supaya takut motherboard tu patah ke. Boleh jadi, susah nak jadi, tapi benda boleh jadi. It's better to be safe than sorry. Gitulah lebih kurang. So proses seterusnya kita nak sambung front panel punya wire. Selalunya front panel ni dia belah bawah motherboard. Sebab tu kita alihkan wire tu dari bawah. Dan penyambungan dia kita boleh tengok apa jenis. Macam ni HD audio. So kita tengok dekat motherboard tu dia akan tulis audio. So padankan dia, sebab nanti ada satu bahagian tu dia tak boleh cucuk. Selalunya susah untuk salah, tapi itulah, hati-hati. Kita kena tengok, buat kerja pun kena teliti. Dah masuk untuk audio ni, kita boleh sambung untuk USB 3 pula. Sambung elok, ketat-ketat. Macam ni lawa ni. Ada setengah dia ada extender supaya wire tu yang macam warna merah kuning tu tak boleh nampak. Dan yang ni penyambungan untuk USB 3 yang dekat depan. Sama juga, dia satu hala je boleh masuk. Dia tak boleh terbalik ke apa ke, memang susah lah. Kalau tak boleh masuk, terbalikkan dia. Mana tahu, kadang-kadang kita manusia ni ada buat salah. Dan penyambungan terakhir ni adalah untuk button switch dan lampu kat depan tu. Selalunya dekat motherboard tu kita boleh tengok dia ada tulis switch power, switch LED, hard disk LED. So yang ni memang dia dah sekalikan semua. Cucuk je kat motherboard tu, cucuk cantik-cantik supaya dia dapat mengalir dengan betul. Kan nanti tekan button hidup tak hidup pula. Dan yang ni adalah untuk hard disk, yang ni SATA. Sebab customer yang ni dia ada hard disk dan dia akan cucuk sendiri. So kita just sparekan je, nanti dia senang dia masuk hard disk dengan power supply. Untuk graphic card kita pakai Asus 1660 Super TUF Gaming Edition. Yang ni memang sedap lah pakai. Setakat nak gaming 1080 tak ada masalah, memang sedap.
dipadankan pula dengan processor ni. Dan untuk streaming pun lagi tak ada masalah, sebabnya yang ni adalah model Nvidia yang paling rendah. Ada NVENC encoding. NVENC encoding ni maksudnya dia macam ada satu cawan, ada dua cawan contoh. Satu cawan korang untuk gaming, untuk proses gaming tu, dan satu cawan untuk streaming. So bila korang main game tu berat, cawan yang utama tu dah penuh. Untuk streaming nanti, bila korang streaming, dia perlukan lagi ruang untuk dia bernafas, untuk dia proses. So bila ada NVENC ni, dia ada satu cawan lain di mana dia akan guna cawan lain tu untuk streaming. So bila gaming tak adalah rasa terjejas, sangkut-sangkut ke tak pun frame drop. Untuk GPU ni dia pakai 8 pin sahaja. Nah, belanja dulu, bunyi buka plastik. Okey, untuk skru belakang ni yang macam casing ni dia ada penutup dia. So longgarkan dulu, bagi penutup dia boleh ditolak ataupun ditarik ke belakang. Dan selalunya untuk graphic card ni pun memang ada dua skru untuk pegang dia. Yang kita dah tolak ke belakang, and then dua yang bawah tu adalah untuk skru pemegang graphic card yang kita akan pasang sebentar lagi. So yang apa aku buat ni adalah menanggalkan dulu casing punya penutup original ni. Simpanlah, kalau in case nak jual ke apa ke, senang simpan elok. Selalunya simpan dalam kotak motherboard ke. Kalau kotak casing tu macam besar sangat, takut terhilang pula. Jadi magic pasang balik benda tu? Tak adalah, sebenarnya tak tanggal lagi. So yang ni apa aku buat adalah untuk menentukan mana satu yang perlu ditanggal, sama ada yang atas sekali ke. Macam ni kita tahu yang kedua dan yang ketiga daripada atas. Untuk tanggal motherboard, jangan lupa mula-mula tanggalkan dulu getah pelindung untuk graphic card ni. Kita boleh nampak ada satu notch. So padankan dia dengan motherboard tu. Yang ni susah nak buat salah sebenarnya, sebab ada satu cara je nak pasang. So pasang, letak elok, pastikan dia selari, and then tolak dia ke dalam. Tolak pun try pegang motherboard tu belah kanan supaya kita dapat lebih grip untuk lockkan dia. Untuk kepastian, kita boleh tanggalkan balik dengan menolak pengunci belah kanan belakang tu dan try tanggalkan dia. Nanti kita boleh bezakan antara kunci tak kunci. Dah siap pasang, kita pasang pula dia punya wire power supply dia. So yang ni je gunakan 8 pin. Ada setengah graphic card dia perlukan 8 dengan 8, ada setengah 6 sahaja. Tapi sebabkan model ni agak mid tier tapi yang low range punya, so dia perlukan 8 pin. So sama juga macam pasang power supply untuk motherboard dan CPU tadi, cucuk dia sampai cantik, sampai dah lock. So pergi balik belah belakang komputer ni, kita screw graphic card ni supaya dia dapat terduduk elok. Kalau tak screw nanti graphic card tu dia jadi berat tau. Ada masa nanti dia akan membengkokkan tempat pemegang motherboard tu, dan tak tahan lama. Bila tak tahan lama, mulalah nak kena beli baru. Itu yang tak nak tu, keluar duit lagi. Aduh yai. Macam aku pasang ni, aku cuba tolak graphic card tu ke atas dan aku kuncikan dia supaya dia dapat terduduk elok
tanpa rasa berat belah skru tu. Kalau dia rasa berat nanti itu yang jadi mudah bengkok tu. So skru lah ketat-ketat. Terakhir sekali apa kau buat adalah pasang kipas. Kipas ni jenis ARGB, tapi tak semua motherboard boleh support ARGB. Dia ada beza antara ARGB dengan RGB. Dan hasilnya jeng 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 jeng,